السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana rahmatnya, berkat dan keredaannya. Allah Azza wa Jal memudahkan urusan yang kita lakukan pada pagi ini. Seperti yang disebut oleh Al-Fadil Tuan Imam tadi, kita hari ini cuti kerana di Malaysia memilih 12 Rabiul Awal, tarikh yang disebut dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini disepakati oleh para ulama, Rabiul Awal ialah bulan kelahiran, dan tidak dilupakan inilah juga bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hubungan yang sangat dekat dan kuat. Kerana tuan-tuan, Allah Azza wa Jal menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar agama. Kerana manusia ni secara tabiatnya dia ada cita rasa masing-masing. Dia ada keinginan masing-masing. Dalam kehidupan kita lihat ada pelbagai gaya orang hidup. Dari sudut cita rasa makanan, cita rasa berpakaian, cita rasa dalam bergaya dan sebagainya, dan manusia bebas memilih. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikat kita dalam urusan kehidupan. Tidak ada pakaian, makanan yang diwajibkan untuk kita follow, melainkan ia halal dan menutup aurat, maka itu ialah makanan dan pakaian yang dibenarkan oleh syarak. Tuan-tuan nak makan apa, nak pakai apa, bagaimana tuan-tuan mengurus gaya hidup ataupun style kehidupan ini terpulang, selagi mana asasnya dia tidak bercanggah dengan hukum. Sebab itu kaedah yang telah digariskan oleh para ulama dalam soal kehidupan ni, muamalah al-asl fil asya', asal kepada sesuatu di dalam kehidupan. Soal makan minum, soal urusan kehidupan, pakaian dan sebagainya, halal. Artinya dia tak ada you kena pakai macam ni. Saya tengok satu dokumentari yang dibuat berhubung dengan Korea Utara. Satu benda yang menarik tentang Korea Utara ni, gaya nak kerat rambut pun dia telah tetapkan oleh presiden dia, Kim Jong Un tu. Dan tuan-tuan tak boleh duk pi kerat ikut gaya tak ketahuan hala.
Lepas itu tuan-tuan tengok rambut orang Korea Utara ni seragam. Korea Utara ni satu-satunya negara yang dia agak pelik lah. Dari sudut pakaian pun tuan-tuan tengok sama. Kan? Dia kira dia telah letak garis panduan rakyat dia tak boleh lebih pada apa yang telah dia buat. Dia jadi macam tu. Macam tu rambut dia pun lebih kurang macam rambut dia. Pakaian pun sama. Dia tak boleh pilih. Dia punya negara dia tak boleh pilih. Apa yang dia putuskan menjadi peraturan. Jadi manusia tak boleh bebas ikut suka, ikut cita rasa. Tapi bila kita tengok di dalam sunnah Nabi SAW, baginda luas. Pasal itu bila kita tengok hadis-hadis Rasulullah SAW, apabila baginda dalam soal berpakaian, kadang-kadang baginda memakai jubah ala Yaman. Apabila dibawa kepada baginda jubah Yaman, baginda pakai. Maksudnya dari sudut versatile, kepelbagaian itu Nabi benarkan. Cuma kita tak jumpalah hadis Nabi pakai baju Melayu, sebab mungkin orang Melayu tak pergi bagi. Kalau pergi bagi, barangkali Nabi pakai. Orang Yaman mari bagi baju kat Nabi, Nabi pakai. Orang bawa makanan tu Nabi makan. Dalam kehidupan Nabi, Nabi tak tekankan soal itu. Cuma ada hadis Nabi kata, pakailah pakaian yang berwarna putih, kerana ia merupakan pakaian yang menjadi kain, yang menjadi warna kepada kafan kamu. Itu ada hadis. Tapi bentuk, gaya, corak, style itu terpulang. Itu pun tidak wajib, anjuran. Kerana tabiat manusia dia berbeza. Soal makan minum kita berbeza. Kita pergi kedai, ada orang order roti, ada orang order nasi, ada orang order bihun dan sebagainya. Kita tak boleh seragamkan. Ada orang makan yang tu, ada orang tak makan yang ni, ada orang suka yang tu, ada orang yang suka yang ni. Bebas kita boleh memilih. Sebab itu dalam penilaian kehidupan ni pun kita tak sama, berbeza. Ada orang mungkin dia melihat sesuatu bagi pandangan dia elok. Ini bahaya ni. Bahaya bukan bahaya dalam soal kehidupan, dalam soal agama. Saya kaitkan. Yang mana pentingnya manusia kena tahu kenapa Tuhan menabalkan Muhammad sebagai Rasul. Kenapa pentingnya ada Nabi. Kenapa Muhammad itu dihantar. Kalau kita tak faham persoalan ini, maka kita tak akan rasa besarnya Nabi SAW. Dalam soal penilaian pun tuan-tuan, kita bukan sepakat. Pasal itu kadang-kadang kita tengok kawan tu beli barang tu, dia kata apa pergi beli kan elok. Pada pandangan dia, pada neraca mata dia, nilaian dia elok. Sebab itu kadang-kadang kita tengok kereta. Kawan tu beli kereta. Kita mungkin tak suka kereta tu. Kita mungkin tak suka desain kereta tu. Reka bentuknya kita tak suka. Kita kata macam kereta kebal kan, kotak macam kotak gurus ya. Kata kan. Pada pandangan dia mungkin dia suka. Pasal tu tuan-tuan akan tengok rumah-rumah orang ada gaya macam tu, gaya macam ni kan. Ada yang suka buat tingkap semua, ada yang tak ada tingkap langsung, ada. Kan, ada satu rumah kan tak ada tingkap langsung. Cuma pintu dia kena buat. Kalau tidak ingat pintu pun tak ada. Tapi itu dia hatta dalam kita manusia pasangan pun kan. Tuan-tuan pergi makan kenduri, tuan-tuan kata bini kau tu tak elok lah, bini kau ni tak elok lah. Dia pun tengok bini tuan-tuan tak elok kan. Itu nilaian kita. Tetapi apabila kita masuk ke dalam urusan agama, kita masuk di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan, yang berkaitan dengan ibadah, yang ni kita tak boleh duk bawa perangai tu. Yang ni kalau agama itu dibuka ruang untuk manusia melakukannya mengikut cita rasa, kalut. Umpamanya subuh. Kalau tuan-tuan dibagi pilihan, berapa rakaat yang tuan-tuan nak buat, ikut kepada cita rasa masing-masing. Katalah Nabi tak ada. Katalah Nabi ni tak dihantar. Allah hanya menurunkan Islam, Allah hanya menyuruh kita untuk memilih Islam, tapi dia tak hantar Nabi. Apa yang akan berlaku? Kita pergi tang semayang tu. Tapi semayang tu. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan ni yang rajin.
Ramai mungkin semua rajin lah. Tak padan dua. Nak mangkit tadi punya payah. Mandi apa semua. Kan? Bersiap apa semua. 2 rakaat ni. Mai pula Tok Imam baca inna a'taina. Perah dia kata. Ha? Mai dengan dia mangkit bukan senang tuan-tuan. Macam kita lah kan. Pi mana-mana majlis. Pakai elok-elok. Tengok-tengok. Lah, habis lah majlis. Kan? Tak padan aku bersiap. Barangkali mungkin tuan-tuan dah hari ni cuti. Nak balik awal buat apa? Tu saya kata kat Ustaz Sirajuddin, kita buat kuliah sikit lah kan. Tak padan mereka nak main ni, cuti sekali mereka nak balik Melangut juga. Daripada Melangut tak ada apa, biar mereka Melangut dengar kuliah sikit kan. Kita balik ada kedai pun jarang ayak. Tentulah sebahagian tuan-tuan nak sembahyang lebih. Kalau Nabi tak mai, Nabi tak ada, Nabi yang kita sambut kelahirannya itu tidak dihantar oleh Allah Azza wa Jal, maka saya rasa kita ada keluasan dalam hal itu. Maksudnya, mungkin tuan-tuan ada yang dia nak balik jogging atau bini dia abang awal sikit, kita ni tak ada apa, kita pergi mana-mana ke apa, mungkin dia balik awal, dia salam dulu. Dia mungkin sembang ni, dia tak sat lagi, kita pergi minum sekali ya. Nak mayang berapa rakaat? Aku ingat aku nak buat 6 kot pagi ni. Oh, aku tak boleh, bini aku habaq suruh balik awal, aku tak kat 3 ya. Aku bagi salam dulu no. Mungkin. Pasal Nabi tak ada, ikut suka. Kan? Mungkin ada orang yang nak banyak, ada orang yang nak sikit. So, hal itu demikian Bani Israel buat. Apa yang Bani Israel buat? Apabila puasa kena pada musim panas, mereka telah tukar pi musim sejuk. Kerana bagi mereka jenuh kita nak puasa musim panas, siang panjang. Pasal itu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, musim panas, sebiasaannya musim panas ni bulan 3, bulan 4 tu musim panas, tuan-tuan akan nampak siang lama, malam sat. Kebiasaannya musim panas ni dia akan siang lama lah kan. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok di negara-negara orang putih yang Europe apa semua tu, dia akan puasa lama. Mereka akan malam jadi sat, jadi kalut sikit lah. Nak makan suak pun, nak sembahyang tarawih apa semua, sat lagi habis tarawih tak ada berapa jam nak kena makan suak lah. Jadi mereka tukar, mereka pergi tukar kena Ramadan bulan apa ni panas tu, mereka kata tahun ni kita puasa bulan sejuk. Itu yang dibuat oleh Bani Israel, Yahudi. Maka tukar agama, ikut nafsu dia. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitab biaidihim thumma yaqulu hadha min indillah. Mereka, Quran kata fawailul lilladzina yaktubuna alkitab. Celakalah tangan-tangan yang menulis kitab. Artinya apa yang Tuhan tulis, mereka pergi kalih kot lain, mereka pergi ubah kot lain. Yang ni bahaya, ubah agama ni. Mereka pergi tukang agama jadi hak lagu mana mereka suka. Kemudian mereka kata hak ni yang Tuhan nak, sedangkan hak tu yang mereka nak. Maka Allah Azza wa Jal hantar mai rasul ni, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Quran kata dia telah menghantar, laqad mannallahu 'alal mu'minin, dia telah hantar seorang rasul sebagai nikmat kepada kamu. Nikmat Nabi ni untuk apa? Yatlu 'alaihim ayatihi, untuk dia pi ajar kitab dia. Yatlu untuk dia baca kitab. So Nabi ni mai bukan nak ajak. Pasal tu saya kata orang Islam kena betulkan pemahaman dia. Nabi bukan main nak ajak passion. Nabi bukan main nak ajak makanan, menu. Kadang-kadang orang dia kalut soal tu. Soal Nabi makan apa, soal Nabi pakai apa, soal itu dia panggil sampingan, bukan utamanya hak tu. Sebab saya nak bagi tahu kat tuan-tuan mudah ya. Selalu saya tanya soalan ni soalan nak bagi orang fikir. Nabi dilantik menjadi rasul ketika umur dia 40 tahun. 40 tahun. Pasal tu kita punya hidup ni umur 40 lah.
Bukanlah hidup kita umur 40. Artinya life begin at 40. Quran kata hatta balagha asyuddah. Apabila telah sampai kepada mereka umur 40, arba'ina sanah, 40. Quran dalam banyak-banyak umur, Quran sebut umur 40. So Nabi dilantik umur 40. Soalan saya, untuk tuan-tuan semua fikir dan saya fikir, sebelum umur 40 Nabi makan apa? Nabi tahu tak dia nak jadi Rasul? Dia tak tahu. Pasal itu ketika Jibril mai di Ghar Hira, pertama kali tengok, Nabi terkejut, Nabi takut dan Nabi tak kenal, sehingga Khadijah bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni dia Nasrani, dia Kristian, dia people of the book, dia ahli kitab, dia tahu tentang cerita-cerita Nabi-Nabi dahulu, dia alim, dia scholar, dia bukan orang biasa-biasa. Khadijah ni cerdik, semalam kita cerita, Khadijah ni cerdik, bila Nabi balik pergi habaq dekat dia, dia tahu nak tuju kat siapa. Waraqah ni adik-beradik dia, betul lah adik-beradik dia ada kena-mengena dengan dia, tapi dia tahu Waraqah ni orang yang alim, orang Nasrani yang tahu tentang kitab, tentu dia ada ilmu. Heret Nabi, bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah. Waraqah habaq kata yang tu Jibril. Sebelum tu Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Jadi nak tunjuk kata apa? Nabi ni dia tak tahu nak jadi Rasul. Kalau dia tahu Jibril mai, tentulah dia kata awak lah, awak lambat sangat mai ni. Duk tunggu lama dah. Dia tak tahu. Saya nak sebutnya, kita memang mencintai Nabi sepenuh hatilah. Tetapi Nabi mempunyai hubungan dengan kita, yakni dari sudut din, agama, apabila dia dilantik menjadi Rasul. Dia jadi Rasul, dia bawa agama, dia dapat wahyu, di situ bermula dia sebagai Rasul. 23 tahun. Dia wafat umur 63 pada hari Isnin. Dia lahir hari Isnin, dia wafat hari Isnin. Tuan-tuan, apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Dia jadi umur 40. Tapi sebelum tu, masa umur dia 30, dia pakai apa? Pakaian dia apa? Sebelum dia jadi Rasul, dia pakai apa? Dia makan apa? Apa yang dia buat dalam hidup dia? Masa tu dia tak jadi Rasul lagi. Dan lepas dia jadi Rasul, apa dia pakai? Ada beza? Pakaian yang sama. Kot-kot lah sebelum dia jadi Rasul, dia pakai jubah. Lepas dia jadi Rasul, dia pakai baju Melayu dengan sampin. Agak-agak Abu Jahal nak kata apa? Muhammad, hang dah lah bawa agama pelik. Kan, mereka duk kata agama pelik lah. Pasal agama tu suruh sembah Tuhan satu. Mereka Tuhan banyak. Kan dalam Quran kata, adakah engkau nak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Pelik Muhammad, hang punya pahaman ni. Pelik. Ujab ni dia ajaib. Tapi ujab ni lagi pelik. Lagi sangat pelik. Tuhan banyak, hang kata satu lah. Dah ajaran pelik. Pakai pun pelik. Ni apa hang pakai ke? Kain pelikat apa kot dalam kot luar ni? Yang ni pakaian Rasul. Tak. Artinya tetap Nabi pakai. Artinya pakaian itu tidak ada hubung kaitnya dengan agama. Kerana dia tak berubah. Artinya sebelum dia jadi Rasul pun dia pakai jubah, selepas dia jadi Rasul pun dia pakai jubah. Itu tidak ada kaitan dengan agama. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi, ada yang dilakukan kerana dia bashar, dia manusia. Saya selalu bagi contoh, Nabi tidur berdengkur. Sebelum dia jadi Rasul dia tidak berdengkur, lepas dia jadi Rasul pun kadang-kadang dia berdengkur, mengeruh. Bukan kerana dia Rasul. Jibril kata sesungguhnya tidur seorang Rasul kena berdengkur. Tak. Dan Nabi pun tak kata hendaklah kamu semua mengamalkan sunnah aku. Ada. Tidur belah kanan, baca ayat kursi, baca 3 kul, hembuih di tangan, sapu di badan. Tu Nabi ajar. Tapi Nabi tak kata berdengkurlah. Sebab apa Nabi tak suruh berdengkur? Dia berdengkur.
Dia berdengkur, tapi dia tak suruh umat dia berdengkur, kerana itu bukan agama. Itu ialah basyariah, itu ialah sifat kemanusiaan. Maka kita kena faham hal ini. Apa Nabi mai tu untuk apa? Sakut-sakit kita pergi duk kempen hak yang Nabi tak kempen, kita pergi duk tinggal hak yang dia punya mesej besar tu. Pasal tu ada orang duk kalut naik kuda lah apa semua. Lah naik kuda pasal apa duk kalut kuda apa? Naik unta apa semua. Kan? Tambat unta kat masjid tak? Dia kata Nabi naik unta dulu. Tentulah Nabi naik unta. Pasal zaman Nabi mana ada X5? Mana ada Y suku? Ada tak? Kok celah mana Nabi nak pergi naik kereta? Mavic ke? Azia ke? Tak ada zaman tu. Artinya bila tak ada zaman tu, Nabi naik apa yang ada. Dia tak ada kaitan dengan agama. Tak ada. Sebab itu kehidupan Nabi manusia. Dia makan dengan 3 jari. Kerana dia makan roti. Cuba kalau dia makan laksa. Jenuh cekak 3 jari tu. Sebab tu kadang-kadang orang kita tak tahu apa yang Nabi bawa dengan apa yang memang Nabi duk buat dah. Maka sebab itu tuan-tuan tengok apa yang Nabi buat lepas 40 tahun tu, yang bezanya ialah ibadah dia, salat dia, puasa dia, tahajud dia. Yang tu sebelum dia jadi Nabi dia tak buat. Sebelum umur 40 tak ada benda-benda tu. Lepas umur 40 turun wahyu, dia bawa benda tu, dia ajar benda tu. Hak tu yang kita kena ikut. Dia panggil sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang disyariatkan untuk kita buat. Hak tu. Nak makan, bismillah. Lepas makan, alhamdulillah. Nak makan apa? Hak tu dia tak habang. Dia cuma kata kalau hampa nak makan, sebelum makan, bismillah. Hampa nak makan mi kuah ke, hampa nak makan roti canai ke apa ke, hampa makanlah. Ikut tempat hampa lah. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita pelik, mi Bandung, di Bandung pun tak ada. Roti Arab, di Arab pun tak ada. Kan? Cuma yang kita nak makan, bismillah. Kalaulah saya nak tanya tuan-tuan, mudah ya. Nabi makan kambing, Nabi makan roti, Nabi makan cuka, Nabi makan susu, minum susu. Kalaulah satu orang dia makan kambing, dia tak baca bismillah, sunnah ke tak? Dia kata aku, hang tengok, ikut Nabi. Tapi yang aku duk perhati, hang ikut setan. Awak. Dia kata aku makan kambing, tak Nabi lagi. Betul, tang kambing tu Nabi. Tang bismillah tu aku tengok hang tiba cerah bismillah, patah benda. Tuan-tuan nampak tak? Yang mana sunnah tuntutan, yang mana sunnah jibiliyah dia panggil. Yang ghair tasyri'iyah. Satu orang mungkin makan apa Nabi tak makan. Satu orang mungkin dia makan pulut udang. Nabi tak makan lah pulut udang, tuan tengok merepek pula. Pasal apa hang suka pulut udang? Adalah Rasulullah ni, kalau minum petang dia memang suka pulut udang ni. Cari mana pulut udang? Pulut pun nak cari kat mana? Kat Arab tu. Tapi satu orang bila dia nak makan makanan whatever lah yang Nabi tak makan, bismillah. Itu sunnah. Nampak? Maka Nabi ni penting kerana kita nak tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan nak, dan macam mana kita nak dekatkan diri kepada Tuhan. Pasal kita tak tahu. Melainkan kalau tuan-tuan ada satu kelebihan, boleh tanya Tuhan terus. Hak tu tak ikut Nabi pun tak apa. Siapa yang tak mau ikut Nabi, dia kena boleh terus jumpa Tuhan. Assalamualaikum, tanya sikit, ya Allah. Hak tu boleh. Tapi kita tak ada. Saya selalu bagi contoh mudah ya. Katalah tuan-tuan, masjid ke apa ke, nak bagi sesuatu pada seseorang. Barangkali saya selalu bagi contoh ni supaya orang nampak, orang faham. Contoh ni memang contoh yang saya rasa mudah orang nak ingat. Kita nak bagi pada satu orang benda yang hadiah lah pada dia. Tentu kita nak tahu apa dia suka. Kita nak tahu apa yang dia suka, apa yang dia minat, apa yang dia cinta, apa yang dia nak. Ni baru mukadimah tuan, saya belum baca lagi apa yang saya tulis ni. Tak apalah tuan, cuti kan. Saya akan berhenti sebelum perut tuan-tuan lapar. Bukan perut saya. Kau dia kira perut dia kalau kita. Kita tentulah nak bawa benda yang dia suka.
kita nak bawa benda yang dia suka, kita tak boleh ikut apa yang kita suka. Tu kalut. Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan ni jenis suka pedas. Tak nak bawa apa abang bagi kat dia? Bawa lah satu makanan yang pedas. Mungkin tom yam, keng som. Mungkin keng som pedas. Dia ni pula dengan sakit perut dengan buasi apa semua ada jenis tak boleh makan pedas. Kan? Kita pun bawa pergi kat dia. Kita hang bawa mai apa? Aku bawa keng som ni pedas pure ni, cabai Melaka saja. Dia kata aku tak makan ni. Dia kata tak apa, aku makan. Hang tak makan tak apa. Hang bawa mai kat siapa? Kat hang ke kat aku? Aku bawa pergi kat hang lah. Tapi aku tak makan ni. Dah aku bawa apa yang aku makan lah. Faham? Pasal itu yang tuan-tuan duk bawa pergi hospital tu, cerah kat tuan-tuan. Kawan baru kena kencing manis, kena kerak kaki. Bawa kuih manis elok. Dia tak hang tak makan tu. Tak apa aku makan. Memang aku suka pun kuih ni. Tentu kita akan bawa apa yang dia suka. Dan kita nak tahu apa yang dia suka, kita tak boleh decide untuk dia. Kita tak boleh buat keputusan pandai-pandai. Tanyalah dia sepatah. Kalau kita tak tanya dia, soalannya kita kalau tak tanya dia, kita nak tanya siapa? Tanya orang yang dekat dengan dia. Tanya bini dia, tanya anak dia. Pak hang suka makan apa? Pak hang suka kuih apa? Tanya dia. Kot kan dulu tuan-tuan mesti tak tahulah kot tuan-tuan tak ada bercinta kan. Bercinta dulu mestilah ada pergi rumah mereka kan. Dia tak habis duit banyak mana dah beli kuih ustaz. Lah kali tak jadi juga. Tak tahulah. Kan pelaburan ni bukan semua untung. Faham tak? Tak beli kuih tiap-tiap petang reject juga. Hang beli kuih tak sedap. Tentu kita tanya apa hang suka. Ni abang satgi kalau abang nak mai abang beli apa balik lah. Jangan duk beli kuih lain dia tak suka. Kita tahu tanya anak bini dia. Dia pun mai, oi, kita punya apa balik bagus suka. Saya suka. Maka kita nak tahu yang Tuhan suka ni tak ada jalan lain melainkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dihantarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu kita bersyukur. Kerana kalau tak mai Nabi, tuan-tuan nak mayang macam mana? Itu kalau tuan-tuan tak ada Nabi, kalau kita tuan-tuan ada sebahagian sembahyang mengadap belah nu, mengadap belah ni. Dia tahu mengadap belah nu, aku parking kereta belah ni. Setiap orang akan pusing ikut suka. Tapi bila kita mai tuan-tuan, tengok. Kita fokus pada satu arah, kita salat dalam satu sah, pergerakan kita sama, setiap tindak tanduk kita seragam. Pasal apa? Kerana kita mengikut satu contoh yang sama. Walaupun mungkin adalah perbezaan puruk sikit. Tapi semua orang angkat tangan dulu. Tak ada siapa angkat kaki dulu. Dia. Walaupun mungkin ada angkat tangan ni, angkat tangan ni, angkat tangan ni. Yang ni khilaf, furuk, cabang. Satu orang dia angkat lagu ni, satu orang lagu ni. Tapi artinya dia angkat tangan lah. Dia tak tangan, ada dada, perut dan sebagainya. Dia rokok. Tengok dia sujud dulu. Aku duk belajar bukan rokok dulu. Kenapa dia pergi sujud dulu? Dia tahan buat sujud dulu. Dia tak lama dah kita duk rokok. Tujuk lah pula. Tapi kita nak kata kat dia pun tak boleh juga. Pasal apa? Apalah aku sujud dulu, sekali aku rokok juga. Pimai-pimai pun dua-dua aku buat. Betul juga tuan-tuan. Salah. Kalau ada orang sujud dulu, sekali dia rokok. Tuan-tuan rokok dulu, lepas tu sujud. Tapi pendek kata, sama dah. Sama, cuma tertib dia tak sama. Tak payah duk kalut lah kan. Dia tahan aku rokok dulu, salah. Sujud dulu, salah. Aku semayang sudah. Kacau kita. Satu orang memang dia salam dulu. Dia tak apalah kan. Mula dengan salam, tutup dengan salam. Kadang kita tengok sama. Palih, Kedah, Kelantan apa semua semayang sama. Tuan-tuan pergi negeri lain pun dia kata pelik. Tak pelik mana kan. Orang kata mayang di Palih pelik. Mayang di Palih pun sama kan. Melainkan kalau kita mayang Jumaat, orang khutbah dulu, kita mayang dulu. Pelik dia kata aku pergi Palih hari tu pelik. Mayang Jumaat, dia pun mayang dulu. Lepas tu dia pun khutbah. Pasal apa? Dia kata khutbah tak apa, orang nak dengar tak dengar tak apa. Tak, semua. Maka hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Saya tajuk pagi ni, semua orang fahamlah kita nak ikut Nabi SAW. Cuma saya nak mula, tajuk kita 24 jam dalam kehidupan Nabi. Kita nak start daripada Nabi bangkit tidur. Start daripada Nabi
bangun tidur. Tapi taklah sampai Nabi tidur balik kan. Panjanglah. Mungkin lepas ni kalau ada sambungan, kita sambung siri kedua, siri ketiga. Kan? Kita nak pi takat mana yang boleh tuan-tuan amal. Cuma saya nak sebut satu ya. Saat lagi ni tuan-tuan akan dengar sunnah-sunnah Nabi apa dia buat. Ada lebih kurang 7 ke 8 sunnah bangkit tidur. Bangkit tidur. Ada 8, 7, 8 benda dah yang tuan-tuan disunnahkan untuk buat. Tapi kalau tuan-tuan tak buat semua, tak apa. Taklah berdosa. Kerana sunnah ni ada bahagian yang wajib, ada bahagian. Saya takut bukan apa. Dia pergi buat 7, 8 sunnah tu, subuh dia tak mayang. Yang ni bersama. Setengah orang dia mangkit tahajud, qiyamul lail. Kan? Mangat. Nabi mangkit tahajud, dia pun mayang tahajud. Tak mangkit subuh. Bini dia tanya, abang tak mayang subuh? Allah, aku dah tahajud dah. Kan? Subuh ramai orang buat, tahajud tak amal. Tak boleh lah kan. Kita kadang-kadang dia tak boleh beza yang mana sunnah wajib, yang mana sunat macam tadilah. Sunnah adat dengan sunnah syariat tadi. Baik. Cuma saya pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan. Dalam banyak-banyak sunnah yang kita dengar, yang sampai di telinga kita, tolonglah buat walaupun sekali. Hidup ihya'us sunnah. Hidupkan sunnah itu walaupun sekali. Kurang-kurang kalau tuan-tuan dengar Nabi SAW dia bangkit, dia baca apa ayat apa sekali saya sebut tuan-tuan buat walaupun sekali. Kurang-kurang tuan-tuan bangkit esok di hadapan Nabi, tuan-tuan bangkit esok di hadapan Allah Ta'ala. Buat sunnah ni, buat. Walaupun sekali kira buat lah. Kita mungkin amalan tak banyak. Tapi kita pegang hok Anas kata. Anas telah bagi satu kata-kata yang menenangkan jiwa kita. Pasal tu kita sayang Nabi, cinta Nabi ni. Amalan nak ikut Nabi 100% sembahyang pecah kaki, saya ingat tak tuan-tuan? Tak mampu kita. Tapi Anas bin Malik, dia pun kata untuk kita, buah untuk kita. Satu hari Badui mai dekat Nabi. Tuan-tuan tentu selalu dengar hadis ni. Hadis ni tuan-tuan memberi satu harapan kepada kita. Nak duduk dengan Nabi. Kata Anas bin Malik, Badui tu mai, dia kata, Mata sa'ah. Mata sa'ah. Dia kata, ya Rasulullah, bila nak kiamat? Nabi tak jawab. Sahabat kata, Nabi tak dengar. Sebahagian lagi kata, Nabi dengar, tapi Nabi tak mau jawab. Soalan tu, soalan yang tak patut ditanya lah kan. Nabi panggil dia. 3 kali Nabi panggil, 3 kali dia tanya, Mata sa'ah, mata sa'ah, mata sa'ah. Bila kiamat? Nabi tak panggil. Nabi kata, ma'a'datta laha. Ma'a'datta laha. Nabi kata, apa yang hang buat untuk menghadapi kiamat? Nabi tak bagi tahu bila kiamat. Cuma Nabi kata, ma'a'datta laha. Apa yang hang lakukan untuk menghadapi kiamat? Preparation yang hang buat. Dia kata, tak ada. Melainkan aku sayang Allah dan Rasul. Tang ni yang kita nak ambil tak kira lah maulid ke tak maulid ke, tak ayat tu. Dia kata, apa yang aku buat untuk berhadapan dengan kiamat ialah aku cinta Allah dan Rasul. Aku sayang dekat Nabi. Aku cinta dekat Nabi. Nabi kata, An-nas ma'a man ahbabta. Kan? Manusia itu akan bersama dengan siapa yang hang sayang. Siapa yang hang sayang, hang akan bangkit esok dengan dia. Kalau kita sayang Allah dan Rasul, kita akan bangkit dengan Nabi. Anas kata, tidak ada hari yang paling aku seronok, aku gembira mendengar jawapan Nabi lebih daripada hari yang aku dengar tu. Aku duduk dengan Nabi. Anas ni dia duduk dengan Nabi lama. Dia 10 tahun lebih dia duduk dengan Nabi. Tapi dia kata, hari itulah hari yang paling aku seronok, paling aku gembira mendengar jawapan Nabi. Amalan aku. Anas ni, dia kata ibadat aku. Anas ni umur dia panjang kan, tuan-tuan dengar saya duduk cerita 100 tahun lebih. Nabi doa kat dia. Anak dia ramai.
Sebahagian anak dia mati, dia tak ada yang kenal, dia kata. Kota dia banyak. Di Madinah orang lain semusim, dia 2 musim. Kaya Anas. Dia kata, amalan aku tak besar, amalan aku tak banyak. Tapi aku sayang Abu Bakar, aku sayang Umar, aku sayang Uthman, aku sayang Ali, aku sayang Nabi. Aku harap Nabi kata tu, siapa yang sayang, dia akan bersama dengan orang yang dia cinta. Walaupun amalan tu tak sama, tak sampai. Tak banyak macam mana kawan tu, tak boleh nak pi dengan amalan. Tapi kalau sayang, boleh duduk sekali. Aku harap tang sayang tu. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalau kita tak boleh buat macam Nabi buat 100% baca Quran, zikir, apa yang sunnah besar-besar, kurang-kurang kita datang cinta tu. Kita boleh duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, pada satu malam aku tidur di rumah ibu saudaraku Maimunah. Maimunah ni mak menakan dia, yang juga isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas Ibnu Abbas ni dia banyak juga riwayat hadis pasal dia ni keluarga Nabi, Ahlul Bait. Abdullah Ibnu Abbas ni dia ada special sikit lah berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia keluarga Nabi. Bapa dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dua beradik dengan pak Nabi. Jadi dia dengan Nabi ni artinya sepupu kan. Pasal Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib kan. Dia kata aku pergi tidur di rumah Maimunah isteri Nabi, yang mana aku tidur di hujung tempat tidur. Rasulullah tidur bersama isteri, mereka tidur di tempat tidur mereka. Anas cerita ni, yang kata riwayat ni dia tengok apa Nabi buat. Dia di kalangan sirarus sahabah, sahabat yang ketika Nabi hidup dia masih kecil. Dia kata Rasulullah tidur, maksudnya lepas pada Isyak Nabi tidur. Itu satu sunnah. Pasal itu ada hadis larangan bercakap-cakap selepas Isyak. Kita rasa mungkin kita pernah bincang di masjid ni, ada larangan Nabi tak bagi bercakap, bersembang lepas Isyak. Kalau benda-benda yang tak ada manfaat lah, tengok TV ke apa ke, betternya tuan-tuan tidur awal lah. Itu sunnah kan. An-Nawawi rahimahullah kata makruh kita bersembang kosong, bercakap selepas daripada Isyak. Jadi Nabi tidur dulu. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi pun manusia, letih mengantuk, tidur. Dan Nabi kalau dia tak tidur awal, dia akan jadi macam kes yang terlajak tu kan, letih balik perang, terlewat subuh. Kita hari-hari perang, pasal hari-hari terlewat. Dia kata aku ni macam Nabi juga, subuh terlewat. Kan? Hang tak baca hadis Nabi terlewat. Hadis Nabi terlewat tu sekali ya. Hadis yang Nabi sembahyang awal waktu di masjid tu banyak. Dia pergi ikut hadis satu tu. Nabi tidur, terus balik tidur. Tuan-tuan pun balik tidur. Pasal tu Abu Darda dia tak tidur langsung, Nabi marah. Salman marah. Abu Darda pergi tanya Nabi. Nabi kata benar apa yang Salman kata. Abu Darda ni dia tak tidur, dia nak semayang. Abu Darda dia nak semayang, dia tak mau tidur. Bini dia pergi mengadu kat Salman kan, dalam hadis yang saya baca kat tuan-tuan tu. Salman kata ni Abu Darda hang tidur, sekali aku gerak. Abu Darda tuan-tuan tengok, dia punya semangat nak semayang, dia tak mau tidur. Abu kita tidur sampai tak semayang. Abu kita. Lepas tu ada kan yang tuan-tuan baca dalam hadis, laki-laki tu mai tanya bini Nabi tu, yang depa tak mau apa, dia kata ana usalli wala arqud, aku nak semayang, aku tak mau tidur. Nabi kata inni akhsyakum wa atqakum lillah, aku ni manusia yang paling takwa, paling takut, paling kenal Tuhan. Aku tidur, sekali aku pergi semayang. Wa atazawwajun nisa dan sebagainya, Nabi cerita menikah dan sebagainya. Tapi nak habaqnya Nabi tidur. Nabi tidur. Kemudian Nabi tidur dan dia bangkit di tengah malam atau sebelum daripada subuh.
Mesti dia di hujung, dia mangkit hujung. Ni kalau tuan-tuan nak ikut apa ni timetable Nabi, tentatif Nabi, tuan-tuan balik tidur dulu, lepas tu sat lagi tuan-tuan mangkit dekat subuh. Ya, pasal tu orang tanya witir ni macam mana? Witir ni hujung salat. Walaupun boleh buat awal, tapi dia bergantung pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan rasa boleh mangkit, kan, sat lagi boleh mangkit, tuan-tuan buat hujung. Kalau rasa tuan-tuan tak boleh mangkit, tuan-tuan buat awal. Witir sekali Nabi tak pernah tinggal. Musafir ke, mukim ke, Nabi tak pernah tinggal witir. Nampak? Itu satu benda kita ambil. Kemudian Nabi bangkit daripada tidur. Ni, Ibnu Abbas rakam detail. Tidur pukul berapa, mangkit pukul berapa, mangkit buat apa. Tuan-tuan, salah satu keistimewaan sirah Rasul, keistimewaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan baginda dirakamkan komplit, lengkap, detail. Tuan-tuan pergi cari mana-mana agama. Gautama Buddha, Guru Nanak, kenal? Semua agama-agama ni dia panggil pengasas agama ni, tak ada yang mereka boleh tulis macam mana Nabi. Gautama tidur pukul berapa, mangkit pukul berapa, apa dia buat, apa yang dia lakukan, apa dia baca. Guru Nanak apa semua ni, tak ada rekod. Tapi bila mai tentang ajaran Islam, detail. Basuh qada hajat, tidur, berhubungan dengan isteri. Isteri Nabi cerita macam mana Nabi berhubungan, masuk mula dengan muqaddimah, bercium-ciuman, kemudian apa Nabi buat dan sebagainya, habis bersama dengan satu, saya bukan nak buat contoh tu, tapi saya nak buat bagaimana detailnya. Lepas Nabi bersama dengan isteri ni, dia nak bersama dengan isteri lain pada malam, pada masa yang sama dia akan berwuduk dulu. Tuan-tuan, apa cerita ni? Ceritanya ini nak habaq kata kita nak dicontoh ni, dia kena lengkap macam tu. Dan Nabi ni satu manusia yang perfect. Tak perfect. Kita di luar mungkin nampak elok, di rumah mungkin kita lebih kurang. Pasal tu orang luar boleh puji, bini kita tak tentu. Atau mungkin dalam rumah kita buat kelaku elok, tertib depan bini, terni elok. Ambil pinggan, pi basuh, sapu sampah elok depan bini. Tapi kalau keluar laki dia kata hantunya. Kan? Artinya kita ni bukan, kan? Dia ikut time. Tapi tuan-tuan bayang, bini Nabi, kawan Nabi, musuh Nabi, nilaian mereka sama. Macam mereka duduk mesyuarat tu. Macam mereka duduk, bini Nabi, kawan Nabi, musuh Nabi, orang duduk keliling Nabi tu. Macam pakat tu. Kita nak kata apa tentang Muhammad? Okey, A. Mereka tak jumpa, mereka tak mesyuarat. Tapi bila mereka cakap, sama. Artinya Nabi ni orang yang dia tak berlakon. Dia memang baik dalam luar. Di rumah baik, di luar baik. Orang rumah kata elok, orang luar kata elok. Itu Nabi. Lengkap. Budak-budak puji, orang tua puji. Semua jumpa Nabi, semua suka. Kalau kita di pejabat, contoh di masjid, mungkin elok jumpa kawan dia. Hang kenal mak tu? Awak tak kenal, ajar sekali dengan aku. Bagus tu. Dia duduk pergi masjid, kami tolong cuci masjid, tutup lampu. Cukup. Ambil pejabat tengok. Awak lah. Orang kata dia main kerja pun sudah tak ada kata apa. Tu dia. Nampak ada. Tu orang pejabat dia, artinya macam mana tu? Di masjid lain, di pejabat lain. Tapi kalau Nabi di masjid, di pejabat, dia apa semua sama. Nampak? Itu yang kata Nabi sempurna. Pasal itu ketika Abu Sufyan jumpa dengan Hercules. Hercules tanya dekat Abu Sufyan, panjang ceritalah. Dia ni kata dia Nabi. Dia tulis surat dekat Hercules. Dia kata dia Nabi. Abu Sufyan ni dia kenal Nabi lah. Dia duduk Mekah sekali. Hercules tanya, hang kenal ni Muhammad ni? Kenal? Cuba cerita sikit, dia ni lagu mana? Antara soalan Hercules, dia duk bohong orang tak sebelum dia jadi Nabi? Sebelum dia jadi Nabi, dia duk cakap bohong tak? Hercules tanya. Abu Sufyan kata, pasal Abu Sufyan ni, dia duk depan, geng-geng dia duk belakang. Hercules kata, kalau dia ni bohong, hampa habaq. Kalau dia bohong, hampa habaq. Pasal Abu Sufyan tak masuk Islam ni, dia musuh. Abu Sufyan katalah hati dia, kalau tak pasal mereka duk belakang, aku bohong dah. Musuh dia. Nabi ni musuh dia. Masa tu musuh dia.
Herakl tanya, tuan-tuan, Herakl tanya, masa tu kita nak balun. Tapi kalau dia cakap sekali lagi, dia pun kata, bohong, pergi aku. Kan? Kata Abu Sufyan, sebelum dia dilantik jadi rasul, sebelum dia mengaku jadi rasul, dia bukan pernah bercakap bohong pun. Al-Amin, Al-Amin. Siapa bagi? Tuan-tuan jangan silap pula. Al-Amin bukan Allah bagi. Arab tu bagi. Arab tu yang kata dia jujur. Kita tuan-tuan pasal tu, bukanlah biasalah. Tapi orang macam tu, ustaz. Kita hak dosa lama-lama tu tak payah duk korek buka lah. Kan? Ini kawan tu duk jadi Tok Bilal elok dah. Dia duk main habaq kat ustaz. Kat leher ustaz. Dulu gencok sekan. Dulu. Kan? Tu. Dia pergi duk cerita-cerita kawan tu hak lama. Tapi nak habaqnya kita, saya kat tuan-tuan kamu, kalau orang kira rekod lama, pakai harus. Tapi Nabi ni orang tak boleh petikai. Rekod dia sebelum Nabi pun clear. Herakl kata dia tak pernah, Abu Sufyan kata dia tak pernah bohong. Cuma lepas dia jadi Nabi tu kami, pasal tu tuan-tuan tengok. Sakannya Nabi ni, apa orang tak kata kat dia? Gila, majnun, syair, sihir, sahir. Arab kata Muhammad ni tukang sihir. Dia duk baca mentera jampi. Tu yang Quran tu jampi. Gila. Apa dia lagi? Tukang syair. Satu benda tuan-tuan cari sampai kesudah tuan-tuan takkan jumpa. Apa dia? Depa tak pernah sekali pun kata Muhammad bohong. Tak pernah ada mana-mana tuduhan di kalangan orang Arab musyrikin. Habis depa tuduh kata tu, habis kata dah kata. Tapi satu perkataan depa tak kata, Muhammad ni pembohong. Hak tu depa tak kata. Pasal apa? Pasal dia tak pernah bohong. Cuma bila dia kata tu, dia pun tak kata, hang bohong ah. Dia pun tak kata. Cuma dia pun kata apa? Apabila dia pergi Isra' Mi'raj, dia balik mai, dia habaq, dia naik ke langit. Dia pun tak kata dia bohong. Dia pun kata dia gila. Nampak? Hang bohong ah? Tak, hang gila. Muhammad gila. Tengok kawan hang gila. Dia pun kata kat Abu Bakar. Tapi dia pun tak kata bohong. Artinya Allah pelihara Nabi. Rekod dia. Pasal tu Abu Sufyan kata dia tak pernah bohong. Apa kata Herakl? Kalau dengan orang dia tak bohong, takkan dia nak bohong dengan Tuhan. Pasal Herakl pun Kristian Allah juga. Takkan dia nak bohong dengan Tuhan kalau dengan orang dia tak bohong. Kalau dulu dia tak bohong, takkanlah dia nak bohong. Nampak? Maka sebab itu tuan-tuan, Nabi komplit hidup dia. Apa kata Abdullah bin Abbas? Nabi bangkit daripada tidur, dia duduk sambil menyapu kesan tidur di muka. Ini simple, sunnah-sunnah yang ringan. Bangkit, sapu dulu bekas di muka. Kata An-Nawawi rahimahullah, Ibn Hajar Al-Asqalani, sunat menyapu bekas tidur yang terlekat pada muka dengan tangan kanan. Sampai teratu gambar kita atok, elok tertib. Mangkit tidur ada bekas apa semua, ambil tangan kanan sapu bagi hilang bekas-bekas tu. Ini mai sembahyang subuh bukan kata bekas muka, bekas yak luk basi pun tak ada. Kalut mai. Dia tu apa lekat Allah. Mangkit sapu. Kemudian lepas dia sapu, nak sunah. Tuan-tuan ambil biasa dok buat, dapat pahala. Mangkit sapu. Dia dah nak sapu apa tak ada bekas. Sapu pasal sunah. Sapu pasal sunnah. Kan? Sapu. Kalau gamak tuan-tuan mangkit, bini tuan-tuan tak mangkit lagi, tuan-tuan sapu muka dia. Dapat pahala. Selalunya dia mangkit dulu sapu muka tuan-tuan lah. Orang tua ni nak menikah dua, mangkit pun sayuk. Dia tanya tu. Ada macam siapa cerita tahu. Laki dia sakit tu, dia jump tu. Merepek. Lepas tu, Nabi bangkit. Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Mangkit, lepas sapu, baca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ini sunnah, mangkit tidak. Mula dengan starting tu. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dia kata, Allah Ustaz, 66 dah, baru tahu. Tak apalah 66 pun duk hidup lagi. Kalau 66 mati, tak boleh nak buat apa dah. Dah lah sehari dua lagi. Boleh baca, betul tak? Dia kata, dah lah Ustaz nak sehari dua. Kalau kata mati hari Jumaat. Hari ni hari apa? Khamis. Dah lah sehari, esok bangkit Jumaat. Sabtu tak ada. Cukup lah. Mana nak tahu. Dia tak ada semua Ustaz hari ni duk sebut kan. Tak tahu.
Kalau kata mati Ahad, dah lah 2 hari Jumaat Sabtu, okey lah. Pasal hari ni dah mangkit tidur lah. Ni mangkit tidur pagi, bukan mangkit tidur tengah hari. Dia dah kira tidur. Tambah kita perlis ni hujan. Oh, dia jadi sungguh. Aku tiap-tiap kali Ali Imran. Kemudian Nabi mangkit, pergi ke tempat wuduk. Nabi berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Nabi salat tahajud. Nabi bangkit, Nabi salat tahajud. Hadis riwayat Bukhari. Ini kebiasaan Nabi. Bukan masa Abdullah bin Abbas mai. Memang kebiasaan Nabi macam tu. Abdullah bin Abbas meriwayatkan daripada kita. Kemudian Nabi SAW bila dia bangkit pada tidur, dia baca doa macam doa yang tuan-tuan baca itulah. Kemudian dia bersiwak dan membersihkan mulut dia. Bersugi. Bersih mulut dia apalah, bangkit pagi kan berbau. Itu kata apa? Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, apabila baginda bangkit dari tidur pada waktu malam, baginda akan menggosok gigi dengan siwak. Tuan-tuan mangkit tengah malam, tuan-tuan kalau nak pergi beli ayam beruih tak apa, tuan-tuan nak siwak pakai kayu arak tu pun boleh. Sunnah. Mangkit gosok gigi, lepas tu baru salat. Dia dah tak apa, kita nak mayang di rumah ya, bukan nak ada orang ambil api mulut busuk pun. Tak, kita nak cakap dengan Tuhan ni. Lepas itu Nabi kata apa? Siwak membersihkan mulut dan mencapai redha Tuhan. Lepas itu ketika Nabi nak wafat, apa yang Nabi buat? Dia bersugi. Dia bersugi. Dia sugi sungguh-sungguh. Sampai dengar kata Aisyah, disebutlah hadis tu, dalam hadis tu Aisyah riwayat sampai bunyi Nabi pun Aisyah riwayat bersugi. Lepas tu Nabi wafat. Tengok, sebelum Nabi wafat lah Nabi bersugi, bersih mulut. Kita mangkit tahajud mai subuh, kita basuh, kan? Kemudian Nabi basuh, macam kita kata, Nabi basuh tangan 3 kali, barulah Nabi celup masuk. Lepas tu Nabi basuh lubang hidung. Bukan wuduk ni, basuh lubang hidung. Pasal ada syaitan tidur, kan? Di dalam lubang hidung. Kemudian Nabi wuduk, kemudian Nabi tahajud. Ini setiap hari Nabi mulakan. Lepas habis tahajud, Nabi berjalan pergi ke masjid salat subuh. Lepas tu lepas daripada salat subuh, Nabi akan duduk zikir yang tuan-tuan duk baca, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati akhlaq. Sebahagian sahabat kata Nabi akan duduk sampai duha syuruk dan Nabi salat, kan? Duha ni ada panjanglah perbincangan di kalangan para ulama. Ada hadis yang Nabi buat, ada hadis Nabi pesan suruh buat, ada hadis Nabi macam tak buat, kan? Tapi itu kebiasaan Nabi. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, bila kita bangkit pagi 7, 8 sunnah tadi, kita sapu muka, baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, kemudian kita basuh bersugi, kita basuh hidung, kita berwuduk, kita tahajud, kemudian kita salat subuh. Kita boleh buat tiap-tiap pagi. Kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.